Okey, itu dia. Kerjaya adalah impian setiap insan, mahukan kerjaya yang mantap dan semuanya bagus-bagus. Tapi apakah peluang ataupun prospek untuk tahun 2021? Kita akan tinjau sebab katanya peluang kerjaya meningkat. Adakah ia sama seperti yang anda jangkakan? Kita bersama dengan konsultan kerjaya Cik Nik Amal Afif Nik Osman. Terima kasih bersama kita di MHI. Sama-sama. Ya, bila kita sebut peluang kerja yang meningkat, kan ada juga yang macam sanksi katanya sangat kontradiksi dengan apa yang didengar tentang pengecilan operasi syarikat ataupun sebagainya. Jadi macam mana sebagai mukadimahnya? Mukadimah dia. Berita menarik dia, adakah peluang pekerjaan makin bertambah? Jawapan dia secara ringkas ya. Almost certain industry double the number. Mana kata kalau dulu 1,000 peluang pekerjaan waktu PKP dia shrinking tu, sekarang ujung 2020 baru ni double the number 2,000. Kalau nak sebut, saya ambilkan data daripada IAS Perkeso minggu ke-52 2020, updated 25 Disember. Alright. Kalau sebelum ni saya ambil data MHI sebelum ni, saya kongsi minggu 41, sekarang minggu 52. Alright. Sebelum ni peluang pekerjaan lebih kurang total tu dalam 500,000 lah, lebih kurang dalam My Future Job. So sekarang the number almost double. Kalau kita perincikan lebih kecil, ikut taraf pendidikan. Degree, diploma, SPM yang mana berkembang banyak sebenarnya. Dari segi kita panggil supply. Graduan yang ada, penganggur yang ada, mereka mencari kerja bidang mana yang ramai? Yang ramai adalah sebenarnya degree holder dan juga SPM holder. Namun dari segi demand ataupun kehendak industri, yang mana yang banyak sebenarnya? Yang banyak adalah SPM level. Yang berlakunya kemahiran saja macam mana? SPM level ni non-executive ataupun non-graduate lah. Mana kata mereka yang berkelulusan sarjana ke atas, peluang kerja masih lagi belum cukup untuk menampung mereka yang ada ni. So bertambah tapi masih lagi belum cukup untuk tampung mereka yang degree ni. Mana kata fresh grade lah yang banyak risaunya, atau mereka yang berpengalaman dalam bidang kemahiran. Kalau saya sebutkan ada 3 tahap pekerja. Kita sebut sebagai low skill, medium skill dan juga high skill. Low skill ni tak ada masalah. Demand dia sampai sekarang, saya ambil rujuk daripada report, sekarang ada 570,000 peluang pekerjaan. Sedangkan yang memohon dalam fasa tersebut ada 135,000 sahaja. Mereka kata vakansi kosong lagi dalam 300,000. Banyak sangat. Tetapi untuk yang degree ni, yang memohon 121,000 tapi peluang ada hanya 52,000. Separuh masih lagi terapung. Kalau dulu mungkin lebih daripada 70% terapung, sekarang separuh saja. Yang terapung tu kita bimbang. Itu yang bimbang tu. Apakah terpaksa mengubah impian kerana tak lagi relevan? Kita jawab sampai sini sebab kita akan cuba dapatkan dulu bersama dengan Hani Miswan yang tadi berada di sekitar Masjid Jamek ataupun untuk berkongsi tentang orang yang baru dapat kerja, apakah pendapat mereka. Silakan Hanif. Baik, terima kasih. Kita masih lagi berada di sekitar Masjid Jamek ni dan saya betul-betul berada di hadapan Masjid Jamek yang pada ketika ini di wilayah Persekutuan masih lagi ditutup kerana menghormati perintah kawalan pergerakan bersyarat. Dan untuk itu kami berada betul-betul di perjalanan kaki mereka yang ingin baru bekerja dan alang-alang kita bercerita mengenai prospek kerjaya tahun 2021 ini, cabarannya. Kami sempat menangkap salah seorang yang baru saja ingin kerja, tapi kita perlu sekejap saja. Kita bersama dengan Puan Wan Nur Amalina. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Baru ingin masuk kerja? Ya, betul. Okey, yang pertamanya mungkin ini permulaan tahun 2021. Harapannya kepada tahun ini berbeza dengan 2020 yang sangat mencabar. Mungkin dalam sektor pekerjaan ini sendiri melihat kepada harapan pekerjaan 2021. Pertama sekali saya nak memanjatkan rasa syukur dan merasa sangat bertuah kerana masih mempunyai pekerjaan walaupun kita sekarang berada di zaman pandemik. Dan saya berharap 2021 ni rakyat Malaysia kembali mendapat kehidupan mereka yang sedia kala seperti sebelum COVID melanda Malaysia. InsyaAllah. Dan betul lah, tadi kami sempat berbual juga macam Wan Nur Amalina tak sempat bekerja dari rumah sebab antara barisan hadapan jugalah di sektor yang penting. Tapi melihat kepada rakan-rakan yang mungkin tadi pun ada seorang peniaga yang kehilangan kerja ketika tempoh pandemik, mungkin ada rakan-rakan yang berhadapan dengan nasib yang sama. Melihat percabaran ini dan untuk 2021 ini mungkin mereka juga perlu melakukan sesuatu dalam terus kekal berdaya saing. Ya, betul. Saya berharap pada 2021 ni mereka-mereka yang terjejas akan lebih bersemangat dan lebih realistik pada kehidupan dan berusaha untuk mencari ke arah bidang yang lain yang dapat untuk menampung kehidupan mereka walaupun COVID masih tinggi. Saya berharap mereka lebih kuat dan lebih kuat untuk menampung kehidupan di COVID pada zaman COVID ni. Amalina sendiri di tempat kerja, pembudayaan norma baharu itu sudah terbiasa atau masih perlu diingatkan lagi?
sudah terbiasa dah. Kami dalam bank kalau nak turun, even nak pergi ambil barang kat bawah ke, masih kena pakai mask. Sebelum masuk office, kita orang kena sanitize. Macam itulah, sama je. Baik, terima kasih banyak-banyak. Maaflah ya, boleh terus ke tempat kerja yang ingin diteruskan destinasi pada pagi ni. Okey, itu mungkin sedikit perkongsian lah tentang bagaimana sebenarnya cabaran 2021 ini kepada golongan muda yang masih lagi berkerjaya. Walaupun ini 2021, tapi perlu dilakukan dengan satu pembaharuan, perlu diterapkan minda dalam profesi norma baharu. Itu saja mungkin kami di Masjid Jamek ni. Kita kembali untuk soalan seterusnya bersama dengan Fitri Yahya dan juga panel sana. Silakan. Okey, dari Masjid Jamek kembali ke Sri Pentas, kita bertanya dengan Cik Ni Akmal Afif. Baik, tadi kita cerita tentang keterapungan ya yang tak mahu. Baik, inilah masa yang mungkin untuk, walaupun kursus peringkat dah akhir tahun, terpaksa ambil sijil lain pula untuk melengkapi keperluan industri semasa. Bagaimana? Okey, baik. Kerana perubahan ekonomi, perubahan consumer behaviour, iaitu perangai pembeli. Dulu beli hotel, pergi bercuti dekat hotel, pergi membeli kat mall, sekarang membeli online e-commerce. So semua itu mengubah skill set yang diperlukan oleh pekerja. Syarikat pun ubah, okey, strategi macam ni kena ubah macam ni. So daripada strategi A kepada B, dia memerlukan skill yang berbeza, kemahiran berbeza. So kemahiran itu sebenarnya sekarang diberikan oleh pihak kerajaan sangat banyak melalui penjana. KPT pun, KPT Cap, pihak Majlis Pekerjaan Nasional pun dah buat. So terlalu banyak upskilling, reskilling dengan cross-skilling punya latihan diberikan semata-mata nak menyediakan pekerja ni supaya relevan dengan kehendak semasa. So untuk graduan mungkin dia belajar bidang A, tetapi mungkin kena melencong sedikit, ambil kos khusus 3 minggu sebagainya yang diberikan. Untuk makluman, kalau ada graduan di sini, mohon dengan pihak kerjaya anda, pusat kerjaya, setiap universiti awam, mereka dapat dana KPT Caps. Mereka mohon untuk buat hard skill training, certification. Ambil CJ tu mungkin harga 3,000, 2,000. Tak apa, anda free je. Kerajaan tanggung. Supaya anda grad, mudah dapat kerja sebab skill itulah yang dikenaki oleh industri. Sama juga dengan orang yang menganggur, ada juga skill-skill yang disediakan jadi marketer, Internet of Things, macam-macam di bawah penjana. Itu tujuan dia khusus adalah untuk tambah skill, lebih relevan dalam industri, meningkatkan peluang untuk dapat kerja. Itu dia. Apa berdasarkan pengalaman yang luas kan, apa kelemahan siswa-siswi yang bakal graduasi ni untuk masuk pekerjaan? Sebab zaman sekarang mungkin berubah, mungkin pada zaman ketika kita graduasi dulu lain ya. Apa kelemahan yang perlu diperbaiki segera? Perbaiki segera. Pertama adalah expectation. Manage your expectation. Uruskan kita punya aku nak kerja, gaji sekian-sekian, bidang sekian, aku nak macam ni. Aku nak kerja bidang A, belajar bidang A. Saya rasa benda tu dah tak almost 50% orang yang grad sekarang tak kerja bidang dia. Itu memang realiti lah, biasa. Bahkan kalau kata, belajar apa dulu? Kerja apa sekarang? Oh, lain. Biasa dah. So, pertama expectation lah. Yang kedua, zaman yang susah, maka pendekatan juga yang susah. Mana kata, kalau dulu kita hantar dalam 10-20 permohonan kerja, dapatlah offer panggilan, temuduga. Tapi sekarang mungkin kena hantar 50-60 baru dapat satu panggilan. So the competition adalah berbeza, persaingan sangat berbeza. So kena manage expectation dan juga lebih bersedia. Kalau mereka yang tahun akhir lah, dengan izin, tahun akhir tu dah boleh start dah, hantar dah. Jangan tunggu habis grad, tunggu dapat majlis konvo yang tak ada majlis tu. Tunggu yang tu baru kita mohon. Tak, dia sudah terlambat. So as fast as 3 bulan sebelum grad tu ataupun final years, final sem tu dah boleh start mulakan melangkah-langkah awal. Itu dia. Masa kita terhad, tapi apa pesanan akhir kepada bakal graduan ataupun mereka yang sedang dah graduate, mungkin dah lama menganggur, masa untuk betul empowerment, swadaya tentang pencapaian mereka? Silakan. Pertama sekali adalah peluang ada di luar sana. Mana kata peluang bekerja, peluang untuk latih diri secara percuma, cari inisiatif di bawah HRDF dan sebagainya, dan kita perlu meshkan kemahiran kita dengan apa yang industri nak. Makna kata, tip dia, baca 10 iklan kerja ataupun 20 iklan kerja dalam jawatan yang kita nak, across industri. Contoh nak kerja bidang finance, 1, 2, 3 cukup 20, cari pattern yang berulang. Apa maksud pattern berulang? Requirement berulang, skill yang berulang. Itulah sebenarnya dikehendaki oleh industri. Itu cara paling basic. Dan contoh dia kata nak skill A, kita pergi khusus latih diri kita skill A, menyebabkan kita lebih relevan dengan industri. Itu tip paling mudah lah untuk mereka yang menganggur ataupun graduan yang bakal keluar nanti. Itu dia, ringkas tapi padat dan juga mungkin menghentam ekspektasi anda, tapi jangan bimbang sebab ini semua realiti yang harus kita tempuh. Masih lagi ada peluang untuk upskilling and reskilling. Terima kasih kepada Cik Ni Akmal Afif Osman, konsultan kerjaya yang bersama kita untuk memberikan anda dimensi dan juga idea untuk memperkemaskan hal tuju kerjaya.